Untuk start buat HTML dengan CSS, kita tak perlukan software yang special sangat lah. Okay, so kita akan tengok macam mana nak buat design website menggunakan HTML dengan CSS tanpa ada menggunakan software apa-apa. Termasuklah editor pun tak payah. Kita boleh pakai Notepad saja. Dan nak run dia boleh pakai web browser. So macam mana nak start? Saya suka buat dekat desktop dulu. Nanti kita akan pindahkan dalam file server. Sementara ni pakai desktop, kita create new folder. Kita letakkan nama contoh website saya. Kalau boleh jangan ada jarak website saya pakai underscore. Okay, nanti saya akan ceritakan kenapa tak boleh pakai space. Okay, sebab nanti dalam server kita kalau boleh susah nak cari. Okay, saya bagi auto dulu. Okay, so saya ada website saya dekat bawah ni. Saya buka folder ni. Okay, kemudian saya right click, saya tekan new text document. Okay, ni saya besarkan. Okay, text document saya letak dekat sini nama file pertama sekali index.html. Kenapa nama index? Saya akan ceritakan kemudian kenapa nama index, sebab dia ada berkaitan dengan setting server. Sebenarnya boleh letak apa-apa pun, muka depan ke, paparan utama ke, terpulang lah. Tapi saya suka bermula dengan index.html. Okay, so kalau perasan dekat sini, saya tukar nama dia index. Tadi dia nama .text kan, new document.text. Saya tukar kepada HTML. So dia akan jadi prompt macam ni lah, rename dia punya file extension. Mungkin komputer korang tak ada, so saya akan tunjuk macam mana nak bagi ada dia punya extension. So dekat bahagian view, dia ada file name extension. Kalau saya untick ni, saya akan tak nampak .html. So kita tak boleh ubah dia punya extension. Jadi kita tekan file name extension supaya kita boleh ubah dia punya nama file punya extension, dia punya dot tu. Kita tak nak pakai .txt, kita nak pakai .html. Sebab sekarang kita nak buat coding HTML. Okay, by default saya punya laptop dia akan jadi logo Notepad++ lah, sebab saya ada install Notepad++. Jadi kalau korang punya tak ada, boleh just buka menggunakan Notepad biasa pun boleh. Okay, saya akan buka menggunakan Notepad biasa. Okay, Notepad yang biasa ni. Okay, so inilah dia saya punya coding yang pertama. Okay, so kita akan buat kod dalam index.html. So HTML ni adalah satu programming. Dia bukan programming language, tapi dia adalah language lah. Dia bukan programming language. Dia adalah hypertext markup language. Dia adalah markup language. Dekat luar sana, dekat market ada banyak apa jenis-jenis markup language yang lain. Ada XML lah, ada UML, ada macam-macam lah, XIB, apa lagi ada banyak, memang banyak. Okay, markup language sangat banyak. So tapi untuk website memang khasnya pakai HTML lah. Kalau kata buat hybrid app, mungkin buat mobile apps yang hybrid, dia ada language sendiri dia lah, ada markup language sendiri juga. Okay, kita akan tengok macam mana nak buat coding dan macam mana nak tengok kita punya website. Okay, saya letak sebelah-sebelah. Saya letak sebelah kiri ni adalah web browser, sebelah kanan adalah saya punya code. So macam mana saya nak tengok saya punya code ni, saya boleh drag and drop. Okay, let's say saya angkat ni, saya letak terus kat sini. Okay, so bila saya tulis something kat sini, saya refresh saya punya web, akan nampak keluar kat sini. Saya zoom sikit. Okay, so reference untuk belajar HTML boleh pergi terus ke W3 School, w3schools.com. Ada banyak website lagi lah yang lain, macam apa Tutorials Point, ada w3schools.in, ada macam-macam lagi lah. Macam-macam. So tapi saya lebih prefer W3 School. Saya pun tak tahu, mungkin sebab ini antara yang paling popular lah. Boleh terus pergi dekat Learn HTML. So actually HTML ni memang banyak, tapi bukanlah semuanya kita pakai. Saya sendiri pun pakai mana yang kita nak pakai. Okay, saya buat contoh. Selalunya HTML bila nak belajar, kita kena tahu macam mana nak tulis teks. So by default nak tulis teks dia, tulis je tanpa perlu ada kod apa-apa special. Tetapi andai kata nak bagi tulisan yang besar, kita boleh pakai H1. Okay, H1 tutup. Okay,
So saya save dan saya refresh. So dah jadi tulisan besar. Okay, mungkin pelik kenapa bentuk dia macam ni kan. Okay, sebenarnya dalam kita buat coding ni, kita kena ada pembuka kata dengan penutup kata dia lah. Dekat mana nak bermula benda tu dan dekat mana nak berakhir dia. So selalu bermula, dia mesti bermula macam ni lah. Dan dalam tu ada nama-nama dia, ada H1, ada span, mungkin ada div, mungkin ada apa-apalah, mungkin ada audio kan. So dia ada nama-nama dia, tapi mesti duduk dalam bracket ni. So kalau kita tengok dekat sini memang tak ada bracket. Tapi kalau kita tekan page source, right click, tekan page source, kita akan nampak bracket tu sendiri. Okay, H1 dengan penutup H1. So pembuka dia tak ada slash, penutup dia ada slash. Tu kena ingat. So every time bila kita buat something, kita nak buat text, contoh paragraph P, tulis this is tak nak lah bahasa Melayu. Okay, ini adalah paragraph. Okay, P. Saya save dan saya refresh. So yang ni adalah H1 bermaksud heading text, dan P bermaksud paragraph. Okay, ni adalah antara typography yang ada dekat dalam HTML lah. Ni by defaultnya. Kemudian kalau kata between text ni kita nak letak bagi dia bold tick, kita boleh tulis B. Contoh adalah tu kita nak bagi dia bold tick, kita letak B. So akan jadi bold tick. Okay. Kena ingat dia kalau setiap kali kita buka mesti ada penutup. Okay, sometimes kita akan nampak, contohlah kalau kata saya buka B, saya tak tutup, saya refresh, nampak paragraph tu dia akan bocor sampai ke hujung. So bila saya letak, saya pun tak pasti bawah ni jadi apa. Let's say saya ada 2 paragraph. Okay, ini paragraph kedua. Saya refresh, nampak dia akan jadi bold tick sebab B tu tak tutup, dia akan bocor ke bawah. Dan kalau kita tengok dalam page source, sini pun nampak benda yang sama lah, B tu tidak ditutup. Okay, dan selalunya kalau ada error dia akan jadi merah. Ni maksudnya error. Cuma H1 error dia bukanlah error sebab typo tak letak penutup B. Okay, andai kata letak penutup B pun dia akan still merah. Tengok contoh. Okay, so yang P tu dah tak merah sebab B tu dah tutup. So dah betul lah tu, dia tak ada yang salah. Tapi yang H1 ni masih merah bukannya sebab bawah Yang H1 ni sebab atas ni sepatutnya ada declare, ada some codes yang kita perlu declare, tapi yang tu saya tak terangkan lagi kemudian nanti. Okay, so basically macam ni lah cara guna HTML. Sangat simple, sangat senang. Dan mungkin korang tertanya-tanya mana nak tahu apa tik-tik ni kan. Okay, so awak semua boleh tengok dekat dalam WT Schools. Contohlah kalau kata nak buat heading, so ini heading text, tulisan besar kecil. Paragraph ini tak ada apalah, paragraph ni kira macam ni lah, perenggan lah kan, perenggan 1, perenggan 2. Okay, so let's say kalau kata antara words ni kita nak break ke down, kita boleh pakai BR. Okay, BR. Okay, basically memang kita kalau buat something code, bila kita buka kena ada penutup. Macam BR, pembuka mesti kena ada penutup kan. So ini dia punya cara asas dia. Tetapi disebabkan bila BR ni tak ada benda apa, dia macam orang kata tutup pun tak ada apa juga, sebab dia dalam tak ada apa kan, dia tak ada content lah. Maksudnya dia tak ada content. Tulis sini pun dia tak ada content, dia akan jadi content biasa. Okay, so that's why benda ni tak perlu tutup, buka je macam tu BR. Untuk elemen yang untuk elemen yang tak ada penutup, ataupun boleh tutup kat sini pun boleh juga, sama jugalah. Okay. Okay, setiap tag ni kita panggil sebagai elemen lah. Okay, saya panggil HTML tag. Ada orang panggil HTML element. HTML element bukan yang tag ni. HTML element ni adalah the whole thing. Okay, contoh macam word heading ni kan. Okay, yang ni adalah satu elemen, tetapi dia menggunakan tag H1. Nampak saya harap boleh faham lah. Okay, let's say macam paragraph. Paragraph ni adalah satu elemen, tetapi dia punya tag adalah P, paragraph. P ni dia punya tag. The whole thing ni kita panggil element. Okay, HTML element. Okay, kita tengok lagi. Mana lagi tadi? Dan dia ada banyak, ada beberapa jenis lah.
Contoh kalau kata nak buat warna dia, nak buat link macam mana. Okay, saya akan tunjuk basic. Okay, saya akan tunjuk basic dia. Okay, sekarang kita dah tengok macam mana nak buat H1. Kita tengok buat P, dia punya BR. BR ni adalah line break untuk ke bawah kan. Contoh saya ada satu karangan yang panjang dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Okay, contoh. So kita nak bagi, okay, kita refresh dulu. Okay, tak keluar, tak save lagi. Okay, saya refresh. So dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, let's say kita nak letakkan Yang Maha Esa ni duduk kat bawah. So selepas Tuhan ni kita letak BR. Okay, BR macam ni boleh. Sebab ingat bila elemen ataupun tag, sorry bukan elemen, tag. Bila tag tu dia tak ada benda dalam dia, kita boleh tak perlu tutup. Contoh macam H1, dia ada benda kat dalam dia. Dia ada perkataan ASD ni. Okay, tapi kalau macam BR dia tak ada content, dia tak ada benda duduk dalam, so tak perlu tutup. Boleh tutup sendiri pun boleh. Ni nama dia tutup sendiri ni. Okay, so BR dia akan line break. So dengan nama Tuhan dia akan turun ke bawah Yang Maha Esa. Okay, so kalau kata dalam coding ni kan, contohlah macam ini paragraf, saya tak boleh tekan enter. Kalau enter banyak kali dia akan jadi sama juga. So that's why memerlukan kepada take BR untuk ke bawahkan dia. BR maksudnya break lah ataupun line break. Okay. Okay, kemudian kita tengok macam mana kita nak tukar color dia. Okay, kita tengok dekat dalam W3 Schools. Kalau tengok dekat sini dia pakai style. Saya ingat style saya tak nak masuk lagi. Dia ada sebab style ni dah masuk kategori CSS. Mungkin saya akan terangkan dalam video yang lain. Sekarang tengok benda yang paling basic dulu. Okay, let's say kita nak buat, kalau kita tekan Yang Maha Esa ni, dia boleh pergi dekat Google. Kita panggil sebagai link. So basic link kita pakai A punya tag. Okay, selalunya bila kita buat coding, kita buka tutup dulu. Sebab apa? Takut kalau dah buka, dah tulis something, tiba-tiba terlupa. Terlupa nak tutup. So tu jadi masalah lah. So kalau tengok dekat sini, saya every time saya buat satu tag, contoh saya buka A, saya terus tutup A. Okay. Kemudian dalam ni saya boleh tulis pergi ke Google. Okay, tengok apa jadi. Bila saya save, saya refresh, benda ni akan duduk dekat sebelah Yang Maha Esa ni. Dia tak pergi ke bawah. Sebab apa? Sebab tak ada BR. Kan saya kata tadi, kalau tekan enter banyak kali pun tak jadi apa. Melainkan dalam paragraf lah. Paragraf kan dia perenggan. So dia create satu perenggan. So kalau paragraf tak perlu ada BR. BR ni adalah untuk between text dengan text. Contoh macam pergi ke Google ni adalah satu link. Dia bukan paragraf. So that's why dia bercantum terus dengan Yang Maha Esa. So kalau nak bagi asing, pakai BR. Letak 2 kali, so maksudnya dia ada 2 kali line break. Kalau letak satu BR, dia akan jadi satu line break. Nampak beza Nampak tak Harap boleh nampak boleh reverse balik lah video ni kalau tak nampak. Okay, so sekarang kita nak buat, bila kita klik pergi ke Google, dia akan buka website Google lah. Macam mana cara dia? So dekat A ni, ini nama dia attribute. Okay, setiap HTML element dia ada attribute. Attribute ni adalah item dekat dalam setting bagi tag tu. Okay, contoh macam let's say A ni kan, dia ada setting dia pula. Kalau A ni untuk link sebenarnya, anchor, dia boleh link, maksudnya anchor lah. nak terangkan tu tak erti. Dia anchor lah. Okay, so cara nak letakkan link dia kena pakai href. Okay, selalunya bila kita buat coding, kita buka dulu A, tutup A dulu, kemudian baru dalam masukkan setting dia. Kita panggil sebagai HTML attributes, element punya attribute. So kita boleh letak attribute dia dengan cara macam ni, adalah key value pair. Pertama sekali nama attribute, kemudian ada value dia menggunakan sama dengan, letak dia punya double quote. Okay, so href ni adalah hyphen reference code. Saya pun tak berapa pasti maksudnya apa. Okay, dia ada reference dia, kemudian boleh masukkan URL https google.com. Okay, yang ni mungkin saya besarkan sikit. Okay, so bila saya save, saya refresh, dia akan automatic jadi link. So kalau saya hover, tengok kat bawah tu, bawah sini tengok bawah sini. Okay, tengok
Dia ada perkataan google.com. So bila saya klik, dia akan buka website Google. Okay. So yang ni nama dia attribute. Okay, dia adalah key value pair. Benda ni dia ada banyak dan dia boleh tambah lagi. Contoh lah contoh saya buat dekat bawah lagi. Okay. Contoh macam selalunya bila kita buat satu design kan, website apa-apa design, contoh kita tulis ini adalah paragraf ketiga. Okay, dalam ni kita ada banyak jenis attribute. Kita ada ID. Okay, selalu kalau kita buat design kita akan jumpa ID P3. Kemudian ada kelas pula, kelas paragraf. Okay, so ini adalah attribute ID, attribute class. Okay. Dan yang ni semua boleh jadi reference untuk JavaScript, boleh jadi reference untuk CSS untuk design, JavaScript untuk logic, UI logic. Okay. So dia boleh jadi bermacam-macam lah. Dan dia ada banyak lagi. Dan kita juga boleh buat custom. Contoh let's say Harry sama dengan nama, terpulang lah apa-apa. Kita boleh buat custom pun boleh. Okay, attribute ni boleh buat custom. Okay, ingat ini nama dia attribute. So attribute ni adalah key value pair. Ini adalah key, ini adalah value. Ni key, ni value, key value. Dia key value pair. Sometimes kita akan jumpa benda yang guna tanpa ada value. Contoh dia ada, yang ni saya tinggalkan. Saya tinggalkan yang ni. Okay, contoh kita akan jumpa macam ini. Let's say paragraf 4. Okay, yang ni kita akan jumpa disabled. Okay, yang ni memang disabled. Yang ni memang tak perlu ada value lah, sebab disable ni memang automatic daripada HTML sendiri yang dia provide. Okay, so ada banyak juga benda ni. Ada disable, ada muted. Yang ni kalau macam audio player, video player, dia ada ni lah, disable, ada muted. Kemudian dia ada saya rasa yang biasa pakai ni kot, ada autoplay, ada autofocus. Yang ni semua tak perlu value. Autofocus perlu. Yes, autofocus dia ada true and false. Autoplay pun sama, ada true and false. Betul lah. Tapi boleh lah kalau macam kita buat audio player, kita nak bagi benda tu autoplay, boleh tambah autoplay. So dia akan automatic play lah. Okay, so yang ni untuk paragraph, benda yang basic. Saya tinggal. Okay, sorry. Ataupun saya buat contoh yang lain. Okay, let's say saya nak masukkan gambar. So gambar dia pakai image, bukan image, dia pakai IMG saja. Okay, so biasanya kita akan buka image macam ni lah kan, betul tak? Tapi kena ingat, macam BR juga, bila dia tak ada content between pembuka dengan penutup, maka tak perlukan apa-apa tag penutup. Jadinya kita boleh terus buat dekat dalam macam ni je, buat je slash macam tu. Okay, sebab tak ada content. So buat src sebagai adanya source. Inilah attribute source, maksudnya letakkan URL gambar. So let me find some pictures. Okay, saya letak satu gambar. Okay, let's say saya ada satu gambar. Okay, saya ada satu gambar, nama dia asd.png. Okay, bila kita nak masukkan gambar, kita kena letak gambar tu dalam folder website kita lah, supaya senang nak cari. Okay, so saya letak gambar satu sebelah HTML, and then dalam ni saya tulis asd.png. So kalau saya refresh, tada, inilah gambar saya. Kan dah masuk gambar. Dia simple je, senang je sebenarnya. Kalau gambar daripada Google pun boleh juga. So boleh search gambar dekat Google. Let's say saya cari Mr. Harry, ada ke? Oh, ada. Oh, maksudnya saya quite popular jugalah, maksudnya layan. Okay, macam mana nak ambil gambar ni? Inspect element. Let's say nak ambil gambar daripada sini kan. So masukkan URL saja dalam source kita. So source src ni, saya buka balik website saya. So src ni boleh padam, masukkan dalam kita punya, tu panjang lah. Kalau URL betul ni memang panjang, biasalah ni panjang. So bila saya save, saya refresh, so saya dapatlah gambar tu. So gambar ni boleh jadi URL ataupun boleh jadi nama file dekat dalam kita punya folder website. Itu macam lah.
Okay, so ini adalah basic HTML tau. Saya tak tunjuk the whole thing about HTML. Saya tunjuk basic je sahaja. So kalau korang nak belajar lebih mendalam, korang boleh terus tengok dekat dalam HTML punya reference. Okay, yang penting tu adalah tahu cara nak pakai HTML ni macam mana. Okay, macam mana nak pakai HTML, macam mana nak buka, macam mana nak tutup, kemudian tahu dalam ni nak macam mana nak letak. Kena ingat bila every time kita letak satu key attribute, kita kena pakai double quote ataupun single quote. Tak kisahlah double quote atau single quote. Macam ni boleh tukar single quote. Okay, jangan tertinggal. That's why every time bila kita buat coding, tulis something lah. Contoh ni attr, terus letak double quote 2 kali. Terus. So dalam baru letak value. Sebab sometimes kadang kita terlepas pandang, kita tak nampak mana penutup double quote dia kan. So kena padam balik, tulis balik attr sama dengan buka double quote, tutup. Terus tutup. Kemudian baru patah balik dalam, tulis something. Boleh faham Okay, so saya rasa tamat untuk HTML basic. Okay, lepas ni saya akan tunjuk HTML nya agak sikit tinggi, macam mana nak integrate dengan CSS dan juga macam mana nak start betul-betul punya page website. Okay, so ini pun dah 20 minit. Saya harap dapat membantu korang semua. Jumpa pada video yang seterusnya.